الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bertanya kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dalam keadaan pada hari ini saudara sekalian tidak boleh kita tidak boleh lari daripada mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh dalam keadaan melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu dalam untuk mencapai takwa yang sebenar, untuk yang dikatakan seorang muslim yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ataupun tidak, kita perlu melaksanakan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim, segala yang boleh kita baca, yang boleh kita lihat merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara yang dirahmati Allah, dalam keadaan pada hari ini sentiasa kita berazam untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik di sisi Allah, memberikan kepada kita tergolong di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan di akhirat. Saudara saudara sekalian, alhamdulillah, pertemuan yang kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada saat ini masih lagi kita dipilih, masih lagi kita terpilih di antara ramainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar sana. Masih lagi kita dalam keadaan diizinkan oleh Allah untuk berada di tempat yang mulia sebagai salah satu tanda menunjukkan hari ini kita merupakan hamba Allah, dan yang kedua sebagai tanda kesyukuran kita di atas segala nikmat Allah yang sehingga saat ini masih lagi Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk menikmati. Walaupun sekiranya kita melihat saudara sekalian, hari ini sebenarnya kita banyak berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih lagi sebenarnya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan sifat sayang Allah masih lagi kita boleh merasakan nikmat Islam, masih lagi kita boleh mengucap yang dikatakan nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua saudara yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah di atas segala keizinan Allah Ta'ala pada hari ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita telah berada di 27 Ramadan. Hari ini alhamdulillah dengan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, merupakan hari Jumat yang penuh barakah. Dan hari ini juga merupakan 27 Ramadan, merupakan hari yang ganjil dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan sekiranya malam tadi merupakan malam Lailatul Qadar, maka beruntunglah sesuatu yang menghidupkannya pada malam tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi amalan-amalan yang kita laksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam mereka yang memperoleh kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di mana sebelum ini kita pernah membicarakan Ramadan yang boleh kita katakan madrasah ataupun Ramadan yang boleh kita panggil universiti ataupun dalam keadaan madrasah Ramadan. Dan pastinya bila kita katakan universiti ataupun madrasah ini, akhirnya, penghujungnya, natijanya
akan menghasilkan seseorang tadi sama ada dia berjaya ataupun tidak, sama ada yang tergolong di kalangan mereka yang mendapat nikmat ataupun yang jauh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan Ramadan. Dan bila kita melihat membicarakan berkaitan dengan Ramadan, akhirnya natijahnya yang cukup besar ialah takwa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala bila membicarakan berkaitan dengan kewajiban berpuasa, Allah Taala berfirman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Inilah natijah yang cukup besar. Inilah yang dikatakan mereka yang benar-benar apabila dia melalui proses bulan Ramadan, seandainya 30 hari tadi dalam keadaan dia memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan orang yang bertakwa dalam keadaan mereka ini apabila melalui bulan Ramadan, mereka benar-benar merebut peluang-peluang yang terdapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kebaikan-kebaikan ini tuan-tuan, amalan-amalan yang mereka laksanakan dalam bulan Ramadan, orang bertakwa ini apabila habisnya Ramadan, masuk sahaja bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, apa yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan, mereka tetap amalkan dalam bulan-bulan yang lain. Persoalannya saudara yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak. Bagaimana terkadang dalam diri kita ataupun ada di kalangan kita, dalam keadaan bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Dalam bulan Ramadan pada malam yang penuh masjid ataupun surau-surau berjamaah dalam melaksanakan solat sunat tarawih. Dalam bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam bulan Ramadan mudah untuk kita bersedekah. Tetapi dalam bulan-bulan yang lain saudara sekalian, masuk sahaja bulan Syawal, dalam keadaan Al-Quran yang kita baca saban hari dalam bulan Ramadan, kita tutup cantik-cantik, kita bungkus dan kita simpan dalam almari, dan kita berazam menyatakan bahawa kita akan baca semula dalam bulan Ramadan yang akan datang. Seandainya dalam keadaan bulan Ramadan masjid penuh dengan jemaah, tetapi bila selepas Ramadan masjid kembali sepi dan sunyi daripada jemaah. Dan dalam bulan Ramadan anak-anak yatim, fakir, miskin dalam keadaan mereka diraikan, kerana kita melihat kepayahan mereka, kerana kita melihat kesusahan mereka. Tetapi dalam bulan-bulan yang lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seolah-olah mereka yang miskin ini, seolah-olah mereka yang fakir ini dalam keadaan tak susah, dan hanya susah dalam bulan Ramadan. Persoalannya kenapa ini boleh berlaku sedang hadirin yang dirahmati Allah? Adakah Allah Subhanahu wa taala hanya wujud dalam bulan Ramadan? Adakah Islam kita hanya Islam dalam bulan Ramadan tetapi tidak dalam bulan-bulan yang lain? Contohnya sedang hadirin yang dirahmati Allah, satu perumpamaan yang boleh kita lihat. Contohnya satu hari seorang yang memiliki pasar raya yang besar. Satu hari anak mereka ini ataupun anak beliau ini berjaya dalam perpesaan yang cemerlang. Kerana rasanya gembira dia melihat anaknya berjaya, ia telah menyediakan satu bulan. Siapa yang membeli belah di pasar raya ini akan mendapat diskaun, bahkan sehingga 90% potongan. Jadi dalam keadaan kita melihat ia merupakan satu kesempatan peluang kita untuk membeli belah, kerana dalam keadaan kita membeli dalam harga yang cukup murah. Dalam keadaan pada hari itu kita sibuk ataupun bila dalam keadaan membeli belah, bahkan penuh dengan produk, sehingga tuan-tuan kita terlupa untuk bertanya siapakah pemilik pasar raya ini. Apatah lagi dalam keadaan kita terlalu jauh untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, kerana dalam keadaan memberi potongan yang cukup hebat. Inilah yang boleh kita gambarkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan yang cukup hebat, dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan, dalam satu bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
dalam satu bulan penuh dengan dalam keadaan lipat ganda dan ganjaran pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam keadaan mengambil peluang ini, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kita banyakkan salat sunnah di masjid dan sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh ataupun mencapai ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang cukup menyediakan saudara yang dirahmati Allah, takut dan bimbang. Hari ini dalam keadaan kita bangun malam, hari ini dalam keadaan kita membaca Al-Quran, adakah kita membaca tadi sebenarnya ikhlas kerana Allah, ataupun kita membaca Al-Quran tadi semata-mata nak berebut ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah saudara yang dirahmati Allah, satu betul yang tidak pedih ataupun yang boleh kita lihat. Apabila masuknya selepasnya bulan Ramadan, bulan Syawal, boleh kita melihat bahkan diri kita sendiri dalam bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, tetapi dalam bulan-bulan yang lain kita tidak. Dalam bulan Ramadan kita rajin pergi ke masjid untuk bersolat jemaah, tapi dalam bulan yang lain dalam keadaan kita tidak teringin untuk pergi ke masjid. Dan inilah apabila dalam keadaan kita melaksanakan suatu amal dan ibadat dan dalam keadaan sebenarnya kita tidak benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita melihat bagaimana yang dikatakan orang-orang yang bertakwa, yang dikatakan la'allakum tattaqun tadi. Bagaimanakah mereka yang dikatakan memiliki jiwa yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun malam bersekang mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan bersedekah dan dalam keadaan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini tuan-tuan, apabila mereka habisnya Ramadan, mereka masih lagi boleh beristiqamah untuk dalam keadaan melakukan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini saudara sekalian, akhirnya apabila dalam hari yang pertama, hari raya sambutan hari raya Idul Fitri, mereka ini yang dikatakan bertakwa ini, mereka kembali kepada fitrah. Fitrah dalam keadaan mereka suci, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan segala dosa-dosa yang lalu. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan kepada Allah, dalam keadaan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, natijah akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, contohnya yang boleh kita lihat dalam keadaan salah seorang Allah Ta'ala yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Bagaimana beliau ini saudara sekalian, yang dikatakan dalam munajatnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya pada hari ini dan beribadat kepadamu ya Allah kerana mengharapkan syurga-Mu ya Allah, Engkau harapkan aku untuk memasuki. Seandainya pada hari ini dan beribadat kerana takutkan neraka-Mu ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam. Tetapi seandainya hari ini aku beribadat kerana mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, kerana mengharapkan ridho-Mu ya Allah, sesungguhnya aku berserah segala apa yang telah Engkau sediakan." Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dalam keadaan apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang insan yang apabila pada hari ini jiwa dia benar-benar cinta dan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasihnya dalam keadaan mengatasi segala-galanya. Berbeza dengan kita pada hari ini saudara sekalian, kadang-kadang dalam keadaan kereta yang kita sayang hari ini, bila keluar rumah kita lihat dalam keadaan tercela sedikit, anak kita bermain tiba-tiba terkena kereta kita dan tercela, dan kita berasa marah teramat sangat ke atas anak kita, walau kereta ini hanya pinjaman Tuhan yang dirahmati Allah. Dan inilah dalam keadaan hari ini, dalam keadaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih lagi jauh dengan kita,
Allah Subhanahu wa taala masih lagi dalam keadaan kita melihat kenapa Islam masih lagi tidak dalam keadaan yang dikatakan benar. Dan inilah dalam keadaan apabila kita masih lagi yang dikatakan kita lebih dicintakan dunia, kita lebih cintakan yang dikatakan diri kita, berbanding kita cintakan saudara-saudara kita. Bagaimanakah sahabat-sahabat kita di Palestin, tuan-tuan, dalam keadaan mereka hari ini dihujani dengan peluru dan bom, dalam keadaan mereka hari ini yang dikatakan beribadah puasa dalam bulan Ramadan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tiada makanan, tapi hari ini kita penuh dengan kenikmatan. Sebaiknya dalam keadaan kita gunakanlah nikmat-nikmat ini untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah nikmat-nikmat ini tuan-tuan dalam keadaan kita ingat saudara-saudara kita yang masih lagi dalam kesusahan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan antara yang lain bagaimana dalam suatu kisah ketika Rakyat Adawiyah pada malam hari ini tidur dalam keadaan rumahnya dimasuki oleh seorang pencuri. Dan pencuri ini saudara sekalian dalam keadaan apabila berada dalam rumah Rakyat Adawiyah ini, dia mengumpulkan segala barang-barang yang boleh dijual. Dan apabila sudah terkumpul dan ingin diangkatnya barang tersebut dan ingin melangkah keluar, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak dapat melihat pintu jalan keluar. Dalam keadaan dia merasa takut dan bergetar, dia letak kembali barang-barang yang ingin dicuri tadi di bawah. Dan apabila dia letak sehari dalam keadaan dia melihat pintu jalan keluar, kemudian dia ambil semula barang tadi untuk dibawa lalu, apabila diangkat saja keluar dan dirahmati Allah, Allah Ta'ala tidak nampakkan padanya jalan keluar. Dan akhirnya kerana ketakutan dia meletakkan barang-barang yang ingin dicuri tadi dalam keadaan Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar. Dan apabila dia ingin melangkah keluar, dia terdengar suatu suara yang mengatakan, walaupun Rakyat Adawiyah dalam keadaan tidur, sesungguhnya kekasihnya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sesungguhnya kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seandainya pada hari ini dalam jiwa kita sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, kita yakin kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, segala pekerjaan kita di dunia ini, urusan kita di dunia ini, semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan pada hari ini saudara sekalian, dengan masih lagi berbakti lebih kurang beberapa hari dalam bulan Ramadan ini, cubalah kita berdoa untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala apabila kita beribadah ikhlas kerana Allah, supaya dalam keadaan bila Ramadan tadi meninggalkan kita masih lagi mempunyai keinginan untuk beribadah kepada Allah, walaupun dalam keadaan Lailatul Qadar hanya Allah Ta'ala janjikan berlaku dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi setelah saya berpesan khusus bagi diri saya dan kepada saudara sekalian
marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kerana takwa inilah saudara sekalian merupakan bekalan yang terbaik, bekalan yang cukup baik, bekalan yang dalam keadaan sebenarnya ia akan memberatkan lisan kita dalam keadaan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam keadaan pada hari ini saudara sekalian masih lagi dalam keadaan bulan Ramadan. Pastinya Ramadan setiap tahun dia akan datang. Ramadan pasti akan datang setiap tahun sedang hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi kita ini tidak pasti sama ada kita akan bertemu ataupun tidak dalam bulan Ramadan pada tahun akan datang. Justru itu marilah bersama-sama kita rebut peluang ini. Walaupun dalam keadaan mungkin pada hujung minggu ini semua sibuk dalam keadaan persiapan hari raya, semua sibuk dalam keadaan ingin balik ke kampung berhari raya. Mudah-mudahan dalam keadaan menyambut hari raya tadi tersebut tadi, dalam keadaan kita tidak ataupun dalam keadaan kita tidak kecewa ataupun dalam keadaan kita terjauh-jauh daripada mereka yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada saat ini saya mewakili Masjid Al-Irsyad Al-Jihad Al-Basri pada Irsyad mengucapkan yang pertama mohon kemaafan sepanjang perjalanan masjid ini ataupun dalam proses penjajahan iftar setiap hari dalam bulan Ramadan. Sekiranya ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya, saya akan mohon kemaafan. Dan sama-sama kita bermohon kemaafan, mudah-mudahan dalam keadaan kita hidup ataupun kita tinggal di dunia yang fana ini sentiasa dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara sekalian, sesiapa yang masih lagi belum membayar zakat fitrah pada tahun ini, insya-Allah bolehlah membayar zakat fitrah selepas salat ini. Dan untuk maklumat, zakat fitrah bagi mereka pada tahun ini sebanyak RM6.70 sen. RM6.70 sen, dan sesiapa yang masih lagi belum berkesempatan bolehlah berbuat demikian kerana ini merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Wa'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri malaikati nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل رحمة للسلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا به وبه كانوا يعملون وخصوصا على سبيل الركبائين yang dipertuan Agung Indonesia. اللهم اجعل مجلسيا وسر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر والله